Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bimau'izah faqala ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal. فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وقيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangkit berdiri dan Nabi bagi satu ucapan. Yang ucapan itu diisi dengan mau'izah. Mau'izah ni maksud dia nasihat. Tuan, yang kata Nabi SAW ni, dia tak buang masa. Ada ruang, ada peluang, Nabi SAW akan isi dengan cakap-cakap manfaat.
Pada satu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bangkit berdiri di depan para sahabat semua dan Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Nabi kata, esok hampa semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, akan dihimpunkan di satu tempat dalam keadaan hufah, tak pakai kasut, urah, dalam keadaan tak ada pakaian, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhatan. Nabi SAW kata, esok, di hari akhirat esok, start daripada Nabi Adam AS sampai orang hak last kali mati pada hari kiamat, semua akan dibangkitkan dan akan dihimpun satu tempat. Dan semua orang sama pada masa itu. Sama dari segi tidak pakai kasut, tidak ada pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhatan. Kemudian Nabi SAW baca satu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Tuhan kata, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata, seperti mana mula-mula dulu kami cipta hampa, macam itulah kami akan bangkitkan hampa di hari akhirat esok. Hampa beranak keluar mai daripada perut mak hampa dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak pakai kasut, dalam keadaan tidak berkhatan. Macam mana hampa mula-mula beranak keluar daripada perut mak, macam itulah hampa akan berhimpun di padang mahsyar esok. Tidak ada pakaian, tidak ada kasut, tidak berkhatan. Tuhan kata, wa'dan alaina, itu janji kami. Kami sudah promise, kami sudah janji, kata manusia yang dijadikan, yang hidup atas dunia ni, esok di hari akhirat akan dibangkitkan, akan dihimpunkan di padang mahsyar, himpun pula dalam keadaan tidak ada pakaian, tidak ada kasut dan tidak berkhatan. Kalau itu janji kami, inna kunna fa'ilin. Tuhan kata, kami tentu akan buat apa yang kami janji. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi kata, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Bangkit manusia di hari akhirat esok dan keadaan tidak ada pakaian. Orang hak mula Allah akan bagi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Adam AS sampailah kepada manusia last, orang yang mula-mula akan diberi pakaian untuk pakai di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim AS. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadhu bihim dhatash shimal. Nabi kata dalam doa ada ramai-ramai di padang mahsyar itu, tiba-tiba ada di kalangan sahabat aku yang doa-doa dengan aku ni, tiba-tiba diambil mereka ini dan diletakkan mereka dalam kumpulan golongan kiri. Golongan kiri maksud dia apa tuan-tuan? Yang ni nak jadi masalah punya golongan. Dia di sana esok dia ada dua, dia kata, satu ashabul yamin, satu ashabul shimal, satu golongan kanan, satu golongan kiri. Bila Allah Subhanahu wa taala dia perasin manusia di padang mahsyar esok, golongan kanan dok ada balik ni, golongan kiri dok ada balik ni, tahu dah bahawa golongan ini akan selamat, golongan ini nak jadi masalah.
Nabi SAW kata, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Nabi kata daripada kalangan umat aku, hak ramai-ramai ni, ada sekumpulan daripada umat aku ni, fayu'khadhu bihim dhata shimal. Tiba-tiba malaikat mai ambil mereka ni, bawa pergi bubuh kumpulan kiri. Nabi duk tengok. Nabi kenal ni golongan ni, ini umat aku, ini golongan ni, ini umat aku. Dalam pada ramai duk ada, daripada Nabi Adam AS sampai dah semua duk ada datang tu, Nabi kenal umat dia. Dalam hadis lain cerita macam mana Nabi SAW boleh kenal, Allah bagi kenal pada anggota-anggota wuduk. Wuduk ni disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masih hidup atas dunia, dia orang semayang. Maknanya dia duk ambil ayat semayang, dia duk ambil wuduk. Anggota wuduk dia bercahaya. Maka dikenali umat Nabi Muhammad SAW pada cahaya di anggota wuduk. Tiba-tiba mai malaikat mai ambil ini satu kumpulan daripada umat Nabi Muhammad SAW, ambil bawa pi dekat belah kiri, dekat kumpulan golongan kiri. Fa aqul, Nabi kata, maka aku kata dekat malaikat, aku kata dekat Tuhan, ya Rabb ashabi. Nabi kata, wahai Tuhan aku, itu sahabat aku, itu umat aku. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi SAW, macam mana sayangnya dia pada kita. Dia nak jadi lawyer kita di hari akhirat esok. Kalau boleh Nabi SAW tak mau sahabat dia, umat dia disentuh oleh api neraka. Kalau boleh Nabi tak mau benda tu jadi. Tiba-tiba di depan Nabi ada sekumpulan daripada sahabat dia, umat dia, tiba-tiba malaikat mengambil, bawa api, letak sebelah kiri. Nabi SAW dandan protes. Nabi kata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ashabi, yang hampa mengambil pergi bubuh sebelah kiri itu sahabat-sahabat aku. Nabi kata. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tak tahu selepas wafat kamu apa yang mereka ni semua buat. Dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, betul ini sahabat engkau, wahai Muhammad, betul ini umat engkau, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka ni buat selepas daripada wafat engkau. Fa aqul kama qala al-'abdu salih. Kata Nabi SAW, dia kata dekat Tuhan seperti mana berkata seorang hamba yang saleh. Seorang hamba yang saleh ni siapa dia, tuan-tuan? Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Ayat ni sehari kita nanti baca dalam kitab tafsir Nurul Ihsan kita. Ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat 117, 118. Sehari kita nanti baca tafsir dia. Di hari akhirat esok di padang mahsyar, Nabi quote, Nabi petik balik ayat ni, baca di depan Allah. Apa Tuhan sebut dalam ayat tu? Wa kuntu alaihim syahida. Nabi baca balik ayat ni di depan Allah. Nabi kata, wa kuntu alaihim syahida. Aku dulunya masa di atas dunia, aku jadi witness, aku menjadi saksi kepada mereka ni. Masa hidup atas dunia dulu, aku menjadi saksi di depanmu ya Allah atas Islam dan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atas Islam dan berimannya Umar bin Al-Khattab, atas Islam dan berimannya Uthman bin Affan, atas Islam dan berimannya semua sahabat-sahabat aku. Dulu masa aku hidup, aku menjadi saksi di depanmu ya Allah atas depan ini semua. Ma dumtu fihim, selagi mana aku ada sama dengan mereka. Ayat ni ayat yang dibaca oleh Nabi Allah Isa alaihissalam di depan Allah. Nabi Muhammad baca ayat ni di padang mahsyar esok.
Nabi Muhammad kata, setakat mana aku duk ada sama dengan mereka, aku menyaksikan Islam dan iman mereka. Setakat mana aku duk ada dengan mereka. Falamma tawaffaitani, maka apabila engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, engkau ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi kata, selagi aku duk ada, aku menjadi saksi mereka ni Islam, mereka ni beriman. Tapi lepas pada wafat aku, apa jadi kat mereka, aku tak tahu. Tapi engkau ya Allah, engkau tahu. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah atas semua benda engkau menyaksikan benda ini. Tuhan kenal setiap seorang daripada kita, tuan-tuan. Setiap seorang daripada kita, setiap single person yang ada ni, Tuhan kenal kita luar dalam. Kita ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kita baik ke, kita jahat ke, kita ada niat tak elok ke, semua Tuhan tahu. Kita boleh tipu mak bapak kita, kita boleh tipu bini kita boleh tipu anak-anak kita boleh tipu jiran kita boleh tipu office mate kita boleh tipu siapa saja, tapi kita tidak boleh tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW kata, dia kata, ya Allah, aku menjadi saksi kepada sahabat-sahabat aku, kepada umat aku, selagi aku duk ada dengan mereka. Tapi bila aku wafat, apa mereka buat aku tak tahu. Tetapi engkau ya Allah, engkau mengawasi mereka sampai ke sudah. In tu'adzibhum, yang ni ayat yang menjadi fokus dia yang ni. Nabi Isa baca benda ni di depan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam re-quote, dia quote lagi sekali di mahsyar esok nanti. Nabi kata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi kata, ya Allah, kalau engkau memilih untuk azab mereka, mereka hamba engkau. Tak ada siapa boleh objek, tak ada siapa boleh lawan, tidak ada siapa boleh kata no pada Tuhan. Kalau Tuhan dah decide, Tuhan dah putuskan, kata Tuhan nak azab orang ni, orang tu kena. In tu'azibhum, kalau engkau pilih untuk nak azab mereka, fa innahum ibaduk, mereka hamba engkau, mereka tak boleh buat apa pun. Tapi wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau pilih untuk bagi ampun pada mereka, betul mereka salah, betul mereka berdosa, betul mereka buat silap, tapi kalau engkau pilih untuk bagi ampun dekat mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat tu, dia ayat Quran, dan ayat itu dipilih oleh Nabi SAW untuk baca di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok, dalam usaha nak minta supaya Tuhan jatuh kesian, supaya Tuhan jatuh belah kepada hamba-hamba dia. Ya Allah, engkau Tuhan, hari ini engkau boleh buat apa saja, semua ni hamba engkau, tapi kalaulah sekiranya engkau pilih untuk bagi ampun kepada mereka, mereka ni engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu li, maka dijawab kepada Nabi di padang mahsyar esok, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum. Dijawab kepada Nabi, kata sesungguhnya mereka ni umat engkau, yang engkau kata umat engkau yang tadi kami ambil dia bubuh belah kiri tadi ni, sesungguhnya mereka ni lam yazalu murtaddina ala aqabikum. Bila engkau meninggal, engkau tak ada, mereka ni memilih untuk murtad daripada Islam. Tuhan bagi tahu dekat Nabi, murtaddina ala aqabihim, mereka pilih untuk murtad. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, mundu faraqtahum, sejak daripada engkau wafat, engkau tinggalkan mereka, mereka dah jadi macam-macam. Betul tak betul tuan-tuan? Wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
muncul sekelompok daripada orang yang Islam di depan Nabi, tiba-tiba mengingkari kewajipan zakat. Tak bayar zakat. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi peringat mereka, kata zakat ini benda yang diperintahkan Allah, sabit dalam Quran. Mereka kata tak, zakat bila Nabi wafat tidak wajib lagi. Mereka mengingkari wajib zakat, mereka jadi murtad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala habaq dekat Nabi. Allah kata, ya Muhammad, depa ni betul masa engkau hidup depa beriman dengan engkau, depa beriman dengan Allah, tapi apabila engkau wafat depa sudah murtad daripada agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pengajaran satu, Nabi SAW dia sentiasa memberi nasihat. Nabi ni yang kata Nabi Muhammad SAW ni sentiasa duk bagi nasihat dekat sahabat-sahabat ni. Yang kedua, cerita akhirat adalah cerita yang menginsafkan dan sangat menyeramkan. Akhirat ni bila tuan-tuan, akhirat ni dia bermula dengan mati kita. Mati itu start akhirat. Hari mati kita tu hari akhir kepada hidup kita. Hari akhir adalah hari akhirat. Bagi kita, orang hak tak mati lagi, tak lagi. Kita hak mati, itu akhirat kita. Dan akhirat yang hakiki ialah apabila ditiup sangkakala. Jadi bermula akhirat ni bila kita mati. Kematian dan segala gerun yang ada di dalamnya. Tuan-tuan, kalau baca bab mati ni saja gerun. Hari-hari kita tengok orang mati, hari-hari kita tengok adik-beradik mati, hari-hari kita tengok jiran kita mati. Tapi kematian ini satu benda yang menggerunkan. Maka kematian itu adalah satu perkara yang sangat menginsafkan. Yang ketiga, Nabi SAW, bahkan semua anbiya, semua nabi-nabi sayang kepada umat mereka. Yang kelima, pastikan kita berada di atas jalan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang panjang, saya ringkaskan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm fa shalla al-ghadah thumma jalasa hatta idza kana min ad-duha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jalasa makana hatta shalla al-ula حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة. Hadis ni kata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cerita Nabi SAW pada satu hari sudah buat satu benda pelik. Sayyidina Abu Bakar cerita, dia kata pagi-pagi Nabi SAW keluar pada rumah, pergi masjid, sembahyang subuh. Summa jalasa, lepas sembahyang subuh Nabi duduk. Hatta idza kana min ad-duha, Nabi duduk sampailah masuk waktu duha. Nabi duduk tentu ya. Daripada rumah keluar mai, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh Nabi duduk sampailah masuk waktu duha. Lepas habis sembahyang duha, dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi gelak. Sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh Nabi duduk sengak sampai masuk waktu duha. Nabi sembahyang duha. Lepas sembahyang duha, Nabi gelak. Benda ni dilihat oleh para sahabat Nabi. Summa jalasa makana. Lepas tu Nabi duduk lagi sekali di tempat tu.
hatta sallal ula wal asr wal maghrib. Sebenarnya Nabi tunggu di situ. Nabi tunggu di situ. Nabi sembahyang zuhur, Nabi sembahyang asar, Nabi sembahyang maghrib. Wa kullu dhalika yatakallam. Wa kullu dhalika la yatakallam. Sepanjang tempoh masa tu, daripada subuh tadi, kemudian sembahyang duha, kemudian sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar, kemudian sembahyang maghrib, kullu dhalika la yatakallam. Nabi tak cakap apa dengan siapa-siapa. Ini benda Nabi tidak pernah buat. Hari tu Nabi buat lagu tu. Hatta sallal isya al-akhirah. Sampailah Nabi sembahyang isya malam. Summa qama ila ahli. Habis sembahyang isya, Nabi bangkit, dia balik rumah dia. Tak bercakap dengan siapa. Faqala an-nas li Abi Bakr. Sahabat-sahabat yang duk tengok benda ni, dia kata Nabi ni nampak belai ni hari ni. Sampai tak tegur siapa, sampai tak sembang dengan siapa, sampai tak bercakap apa. Maka di kalangan sahabat ni kata dekat Sayyidina Abu Bakar, pasal apa? Pasal Abu Bakar ni orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Abu Bakar ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Abu Bakar As-Siddiq ini anak dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Abu Bakar ni adalah pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Abu Bakar ni orang pilihan di kalangan sahabat-sahabat ada. Nabi cukup sayang dia. Dia berpakat tala pergi dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia berkata kat Sayyidina Abu Bakar, "Ala tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nuhu sana'a al-yawm? Syai'an lam yasna'hu qat." Berkata dekat Sayyidina Abu Bakar, dia berkata, "Ya Abu Bakar, awak Nabi hari ni lagu tu. Awak Nabi ni tak pernah dia jadi macam ni, pasal apa hari ni dia macam ni? La yatakallam, tak bercakap dengan siapa pun daripada subuh tadi sampai Aisyah, tak bercakap dengan siapa, tapi duk ada di masjid. Apa hal dengan Nabi ni? Dia buat satu benda lam yasna'hu qat." Sahabat kata satu benda yang dia buat yang dia tak pernah buat sebelum ni sekalipun. Risau pun ada, bimbang pun ada, eager nak tahu pasal apa pun ada di kalangan para sahabat ni. Qal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fasa'alahu. Abu Bakar pun Nabi, dia jadi pak mentua Nabi, anak dia isteri Nabi, dia boleh pergi ke rumah, dia all access di dalam rumah Nabi, dia boleh masuk, boleh pergi mana pun, sebab rumah anak dia, rumah menantu dia. Dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah masjid saja. Fasa'alahu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Naam. Nabi kata betul. Kalau hang nampak aku hari ni pelik, betul. Hang tengok aku tak bercakap dengan orang, betul. Hang tengok lepas pada sembahyang duha tadi aku gelak seorang-seorang, betul. Nabi kata, "Urida alayya ma huwa kain min amri dunya wa amri al-akhirah." Nabi kata cerita dia macam ni, dia kata, tadi Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan kepada aku cerita dunia dan cerita akhirat. Nabi kata dalam tempoh tadi ni, daripada lepas subuh sampailah Aisyah ni, urida maksudnya dibentangkan, dibuka, ditunjuk kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala cerita dunia dan akhirat. Dia kata, aku tadi duk nampak Allah hantar mai gambar dekat aku. Aku nampak ni cerita dunia, cerita akhirat ni. Aku nampak. Tu sebab aku tak bercakap dengan siapa. Aku duk dengar saja. Fajumi'al awwaluna wal akhirun bisa'idin wahid. Dinampakkan kepada aku manusia ni semua dihimpunkan di satu tempat, iaitu mahsyar. Fafazi'an nasu bidzalik. Nabi kata aku dapat melihat manusia yang dihimpunkan di padang mahsyar ini, hal keadaan mereka ni ketakutan.
Allah bagi aku nampak ni, manusia semua duk ada di sa'idin wahid, di tempat yang satu, iaitu di mahsyar. Dan aku melihat muka-muka manusia pada hari itu dalam keadaan fazah, dalam keadaan ketakutan. Semua orang takut. Takut dengan apa nak timpa diri mereka. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kemudian diceritakan dalam hadis itu, yang ini saya peringkah, dalam pada duk takut manusia ni, di kalangan manusia ni kata, jom kita cari siapa-siapa kok boleh tolong kita hari ni. Mahsyar, tuan-tuan. Yang kata mahsyar ni apa dia? Matahari turun mes jengkai atas kepala. Yang kata mahsyar ni apa dia? Yang kata mahsyar ni tempat azab. Yang kata mahsyar ni apa? Yang kata mahsyar ni duk tunggu turn nak kena hisap, itu satu seksa. Yang kata mahsyar ni apa? Yang kata mahsyar ni masing-masing manusia tenggelam dalam peluh masing-masing. Yang kata mahsyar ni apa? Yang kata mahsyar ni tempat yang orang tak mau tunggu, tak mau duduk. Semua orang nak cepat keluar daripada mahsyar ini. Dalam keadaan semua ketakutan, tak tahu apa nak jadi ni, duk bercakap sama-sama mereka. Mereka kata, jom kita cari siapa-siapa kok boleh tolong kita lepas daripada keadaan yang menakutkan ini. Ringkas hadis tu, mereka mula-mula sekali pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam, minta tolong dekat Adam. Mereka kata, wahai Adam, anta abun nas, kamu adalah bapa kepada semua manusia, tolong saat ni, kami susah ni di mahsyar ni. Adam kata tak boleh tolong. Adam cadangkan supaya pergi jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Bila jumpa Nuh kata aku tak payah tolong. Nuh cadangkan suruh jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim kata aku pun ada masalah hari ni, aku tak boleh tolong hampa. Nabi Ibrahim cadangkan suruh jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa kata aku pun sama, tak boleh nak tolong siapa-siapa, aku pun ada hal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa cadangkan suruh jumpa Nabi Allah Isa alaihissalam. Ni ayat kita nak baca dalam tafsir saat lagi, dia nak main cerita pasal Nabi Allah Isa alaihissalam. Tentu kita baca sikit matan hadis tadi. Dia kata, fayaqulu Musa alaihi salam, laisa zakum indi walakin intaliqu ila Isa bin Maryam fa innahu yubri'ul akmah wal abras wa yuhyil mautah. Ni saat lagi kita jumpa dalam tafsir saat lagi insya-Allah. Nabi Musa kata, aku tak boleh tolong hampa, cuba hampa pergi jumpa Isa alaihi salam. Pasal apa? Pasal Isa anak Maryam ini, dia ni Allah bagi banyak keistimewaan dekat dia. Di antara istimewa dia apa dia? Yubri'ul akmah. Orang hak mata buta daripada beranak, born sebagai orang yang blind. Bukan buta mata ada mata tapi tak nampak dah. Mata tak ada ni, tak ada lubang mata. Itu maksud buta yang kata Nabi Isa alaihi salam sembuhkan ni. Dia beranak mai tu tak ada kelopak mata. Tapi Allah bagi dekat Nabi Allah Isa alaihi salam, dia sapu ya, terbit biji mata, nampak terang. Nabi Musa kata, cuba hampa pergi jumpa Nabi Isa alaihi salam, fa innahu yubri'ul akmah. Kerana dia ni special, Tuhan bagi dekat dia, orang buta pun dia sapu dengan izin Allah, mata dia terbit dan boleh tengok. Wal abras, yang kata Nabi Musa alaihi salam ni, Nabi Isa alaihi salam ni special, Tuhan bagi mukjizat dekat dia. Orang kena sakit sopak, dia sapu dengan izin Allah, hilang penyakit itu. Wa yuhyil mauta, paling hebat Nabi Allah Isa alaihi salam ni, orang mati dihidupkan semula dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau macam tu, dia kata cuba hampa pergi jumpa Isa, kok dia boleh tolong. Fayaqulu Isa, bila sampai dekat Isa, Isa kata, laisa zakum indi. Isa kata, aku tak boleh tolong hampa. Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong hampa, walakin intaliqu ila sayyidi waladi Adam. Nabi Isa kata apa? Cuba hampa pergi jumpa pengulu kepada semua manusia ni. Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaumil qiyamah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia orang yang pertama sekali Allah bangkitkan daripada kubur di hari akhirat esok. Nabi Ibrahim tadi orang yang pertama diberi pakaian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dah mati. Semua tu maksudnya bukan manusia sahaja, termasuk malaikat maut yang duk cabut nyawa orang pun dah mati. Dihidupkan balik itu di kalangan manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama. Intaliqu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayashfa'a lakum ila rabbikum azza wa jalla. Nabi Isa kata, pergi jumpa Nabi Muhammad, dia boleh tolong hampa. Maka pakat cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis itu sambung panjang lagi. Bila jumpa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun terus berdoa kepada Allah, minta doa kepada Allah. Jibril lari pergi habaq dekat Allah. Dia jangan duk tanya pula, pasal apa nak kena Jibril pergi lari? Itu formality. Kalau Jibril tak lari pergi habaq pun Allah tahu dah. Tapi hadis menceritakan formality. Bila sampai dekat Allah, Allah kata apa dekat Jibril? Pergi bagi tahu dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku izinkan dia untuk memberi syafaat kepada siapa-siapa. Terus Allah kata macam tu. Jibril lari pula mai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tanya pula yang Jibril duk lari pergi balik pasal apa? Itu formality. Mai pula dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bagi izin kepada kamu untuk bagi syafaat kepada umat kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar good news, berita gembira ni, terus sujud. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Muhammad sujud itu selama 1 Jumaat, seminggu duk sujud. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Hadis ni seminggu dia duduk sujud saja sebagai tanda syukur dan terima kasih dia kepada Allah. Nabi ucap terima kasih kepada Allah bukan kerana bagi dekat dia power boleh syafaat orang, tapi Nabi ucap terima kasih kerana dia terharu Allah bagi dia tolong umat dia. Bukan pasal dia syok dia dapat power tu, bukan. Pasal apa? Pasal dalam hadis tu dia kata fayaqul, Nabi kata, ay rabbi khalaqtani sayyida waladi adam wala fakhra. Nabi kata, ya Allah, engkau jadikan aku pengulu kepada semua manusia, wala fakhra, aku tak berasa bangga pun dengan benda tu. Aku tak jadi lupa diri dengan apa yang engkau bagi dekat aku. Wala fakhra, aku tak jadi bangga dengan anugerah itu. Wa awwala man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah wala fakhra. Nabi kata, engkau jadikan aku orang yang mula-mula bangkit daripada kubur di hari akhirat, wala fakhra, aku tidak bangga dengan benda itu. Hatta innahu la yaridu alayya al-haud akthar mimma baina Sana'a wa Ailah. Ya Allah, engkau bagi dekat aku kelebihan keistimewaan. Umat aku boleh main minum di telaga Kausar aku. Kalau disuruh beratok depa ni daripada Sana'a di Yaman sampai ke Ailah, depa beratok panjang, depa diizinkan main minum air telaga aku. Wala fakhra, aku tidak bangga dengan benda itu. Tapi aku terima kasih kepadamu ya Allah kerana engkau bagi umat aku peluang macam ini, dapat syafaat, dapat pertolongan aku, dan mereka dapat syurga. Terima kasih ya Allah. Nabi terima kasih ni untuk kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu panjang, sampailah habis. Allah panggil golongan siddiqin untuk bagi syafaat selepas daripada Nabi Muhammad. Allah panggil para anbiya, para nabi-nabi untuk bagi syafaat kepada umat mereka. Allah panggil para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam perang jihad. Allah panggil untuk bagi syafaat. Hampa bagi syafaat kepada siapa yang hampa nak. Habis dah semua tu, qal yaqulullahu azza wa jalla ana arhamur rahimin.
dah habis dah semua orang pakat tolong, pakat bagi syafaat kepada masing-masing orang, Nabi SAW kata, Allah berfirman, Allah kata, ana arhamur rahimin, aku Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang. Adkhilu jannati man kana la yushriku bi syai'a. Tuhan kata, siapa yang sampai mati dia tak syirik aku dengan apa-apa, masuk syurga. Tuhan kata. Oh tuan-tuan, ni Tuhan hak kita tak suka kat dia ni. Hari ni ada manusia tak suka dengan Allah. Pasal apa kata dia tak suka dengan Allah? Bila dia tak suka Quran, bila dia tak suka hadis, dia tak suka Allah. Bila dia tak suka hukum Allah, dia tak suka Allah. Kalau dia suka Allah, dia jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Dia jadi manusia yang Tuhan kata apa pun dia dengar, dia taat, dia tak ada objection. Tapi bila dia nak object, bila dia nak argue, bila dia nak komplain Tuhan, makna dia tak suka Allah. Maka kerana tu dia duk komplain Tuhan. Maka Allah bagi tahu, dia kata siapa juga yang sampai mati dia tak pernah syirik dengan Allah. Cuma dia bukan orang baik di atas dunia. Dia jahat, dia buat banyak dosa, dia suka buat benda yang aku larang, tapi dia tidak pernah syirik aku, masuk syurga. Tuhan kata, fayadkhuluna al-jannah, meneru pakat masuk habis dah. Tinggal lagi sakit baki ni apa dia? Kafir dengan orang-orang yang masalah banyak lagi. Doa ada di situ. Summa yaqulu Allahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman, unzuru fin nar hal talqauna min ahadin amali khairan qat. Tuhan kata lagi, cuba siapa-siapa pindah tengok dalam neraka, ada lagi tak siapa-siapa yang lah ni duk ada dalam neraka? Ada masa atas dunia dulu, ada buat kebaikan sikit pun jadilah. Cuba pergi tengok sat, Tuhan kata. Ni yang kata rahmat Tuhan ni. Masuk dah dalam neraka tu, pergi tengok sat. Hak dalam neraka tu kok ada, yang duk dalam neraka tu kok ada, yang atas dunia dulu ada buat kebaikan walaupun sekali. Pergi tengok. Dengan syarat depa ni mati Islam. Pergi tengok. Fayajiduna finnar rajulan, pergi tengok ada seorang lagi syekh ni. Fayaqulu lahu hal amilta khairan qat. Ambil bawa keluar. Tuhan tanya dia, cuba hang ingat balik, masa hidup atas dunia ada tak ada satu kebaikan hang buat? Hang mati Islam, lani nak bagi masuk syurga ni, nak tanya satu, ada tak ada satu kebaikan hang buat masa hidup atas dunia dulu? Fayaqul la. Dia kata, saya ingat saya ada, saya memang karut semua dia kata dulu. Fayaqul la ghaira anni kuntu usamihun nas bil bai' wa syira. Cuma satulah kalau ada pun, dia kata satulah, saya atas dunia dulu duk buat menyaga. Adalah dalam pada duk menyaga ni, ada saya pernah tolong satu orang dalam jual beli ni. Ada satu orang saya pernah tolong dia. Fayaqulu Allahu azza wa jalla asmihu li 'abdi ka ismahihi ila 'abidi. Tuhan katakan malaikat ni, pasal dia pernah tolong orang sekali, aku tolong dia hari ni, bawa pergi dalam syurga. Allahu akbar tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bawa pergi. Kemudian Tuhan kata lagi, pergi cari ada tak siapa-siapa lagi, kok boleh bawa main seorang lagi. Direngkaskan hadis tu, panjang juga. Bawa main satu orang. Bila main, Tuhan tanya dia, lah ni hang nak abang apa kat aku? Dia abang, dia kata, saya ni lagu ni, saya ni abdun khatta, orang cukup banyak dosa, tapi dekat-dekat nak mati saya main takut. Saya ingat-ingat dia tak ada satu benda baik dia buat di atas dunia, cuma dah main dekat nak mati ni dia main takut. Saya pesan ke anak saya, dia kata, kalau bapa mati, hang bakar mayat bapa. Dia kata, lepas bakar mayat, tulang bapa tumbuk bagi jadi debu.
Kemudian hang bawa debu tulang tu hampir di laut, hang buang atas laut. Hang buat ni benda ni pasal apa? Supaya Tuhan tak boleh hidupkan aku balik di hari akhirat esok. Tuhan cari tak jumpa, pasal dah jadi debu, buang habis dah dalam laut. Supaya macam tu. Pasal apa? Pasal aku takut, dia kata, dengan dosa aku. Ini dalam hadis ni cerita macam ni. Tuhan kata dekat dia, bila dia habaq kat Tuhan macam tu, Tuhan kata dekat dia, faqala Allahu azza wa jal, lima fa'alta zalik. Tuhan kata, awak sampai buat lagu tu. Tuhan kata, awak yang sampai dah dekat nak mati, pergi pesan dekat anak, suruh bakar, suruh tumbuk tulang bagi hancur, suruh pergi ke laut, pergi perui buang debu-debu ni semua, awak yang sampai macam tu suruh. Qal, jawab dia ni, dia kata, min makhafatik, kerana saya takut kepadamu ya Allah. Dia kata, dekat nak mati baru dia main menyesal. Tak ada nak buat satu kebaikan pun, tak ada nak buat, cuma dia mati Islam, tapi dia jahat. Tapi dekat nak mati tu satu takut sudah main dekat dia. Kerana takut tu, dia pergi pesan ke anak dia, dia fikir cara akal dia, kalau bakar, kalau tulang ni tumbuk, kalau dah jadi debu, Tuhan tak boleh nak cari, nak hidupkan aku balik untuk terima pembalasan. Dia kata, hampir buat aku takut nak menghadap Tuhan dalam keadaan diri aku yang berdanok macam ni. Tuhan kata, awak yang buat sampai macam tu. Dia kata apa? Min makhafatik, kerana aku takut kepadamu ya Allah. Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulu Allahu azza wa jal, unzur ila mulki a'zami malik. Tuhan kata dekat dia ni, hak takut kat Tuhan ni sampai suruh anak bakar, suruh anak buat macam-macam kat dia ni. Tuhan kata kat dia apa? Cuba hang tengok satu kerajaan yang paling besar di atas dunia dulu. Tuhan kata, fa inna laka mithlah wa asharata amthal. Tuhan kata kat dia, cuba hang tengok satu kerajaan yang paling besar atas dunia dulu. Kerajaan negara mana? Aku bagi dekat hang syurga seumpama kerajaan tu, bahkan 10 kali ganda besar daripada kerajaan itu. Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kawan ni tadi ni yang mati berdosa tapi Islam, mati cukup banyak dosa, cuma dia takut dekat Allah, dekat nak mati. Tiba-tiba Tuhan kata kat dia, nak hampir masuk dalam syurga. Syurga hang tu sebesar kerajaan hak paling besar atas dunia dulu, bahkan 10 kali ganda kerajaan tu aku bagi ke hang ni hari ni. Maka berkata orang ni, lima taskharuni bi wa anta malik wa antal malik. Dia kata, ya Allah, awaklah hina saya, pemain saya sampai macam ni, sedangkan engkau Tuhan yang maha besar. Dia kata, ya Allah, aku dah lah teruk macam ni, janganlah duk tambah dengan hina, buat main-main aku macam ni. Dia kata dekat Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zada alladhi dhahiktu wa dhaka alladhi dhahiktu minhu min ad-duha. Nabi kata, pasal itulah lepas sembahyang duha tadi hampa tengok aku gelap, aku teringat ke dia ni. Dia duk ingat Tuhan ni terang mana kot. Tuhan ni kalau dia nak bagi manusia yang akhir sekali masuk surga, dia boleh bagi surga seluas negara hak paling besar 10 kali ganda tu. Tuhan boleh bagi dekat orang hak last sekali masuk syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang awal-awal masuk syurga, Tuhan nak bagi apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Kata Ahmad Syakir, Ahmad Syakir ni muhaddis tuan-tuan, muhaddis, dia ahli hadis. Dia kata isnadu sahihul isnad, hadis itu sahih dari segi isnadnya, dari segi rawinya. Kata Al-Munziri, isnadnya sahih ataupun hasan. Dan kata Syuaib Al-Arnaut, dia ni muhaddis zaman kalian. Syuaib Al-Arnaut orang Jordan, dia pensyarah universiti di Jordan, kena tangkap, kena masuk jail dengan kerajaan Jordan ni tak tahu berapa lama. Dr. Syuaib Al-Arnaut, dia juga adalah pakar hadis. Dia kata hadis tadi ni
isnadnya jayyid. Dia kata dari segi rawi hadis itu jayyid, bagus. Dia kata boleh dipakai hadis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang kita nak abang ni apa tuan-tuan? Jangan putus asa. Buat baik ini jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kesian Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita dah buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, kita sampai di muka surat 247. Muka surat 247. Masuk pada malam ini kisah Allah soal Rasulnya. Dia cerita kat kita, kata akhirat esok Tuhan tanya Nabi ni tentang keimanan, tentang Islam kita. Tuhan tanya Nabi. Baik, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 109 surah Al-Maidah. Firman Allah, yauma yajma'ullahu ar-rusul. Pada hari menghimpun Allah Ta'ala akan segala rasul. Nabi-nabi ini Tuhan himpun semua. Bilakah hari itu? Hari kiamat. Pada hari kiamat Allah himpun nabi-nabi. Fayaqul madza ujibtum. Maka firman Allah kepada para nabi ini, apa suatu dijawab oleh kamu, oleh umat kamu dan oleh kaum kamu ketika kamu seru mereka di dalam dunia kepada tauhid aku dan taat aku? Tuhan tanya balik Nabi. Semua Nabi ini termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampa atas dunia dulu, hampa pisahu umat hampa suruh sembah Allah. Apa respon mereka? Tuhan tanya. Apa respon mereka? Tuan-tuan, Nabi zaman Nabi dulu lagi teruk. Nabi pergi ajak orang ikut Islam ni, lagi teruk respon yang Nabi terima. Sama dengan zaman lah ni. Sama dengan zaman lah ni. Hak duk main masjid ni, duk main. Hak tak main, tak main. Hak tak main ni, cakap lagi pandai. Oh tuan-tuan, cakap lagi pandai. Zaman Nabi SAW lagi teruk. Ajak mereka tongkai Nabi, ajak mereka lepas batu dekat Nabi. Nabi ajak mereka, Nabi sujud sembahyang, mereka ambil perut unta busuk lungguk atas belakang Nabi. Lagi dahsyat. Zaman hari ini tak ada lah sampai terang tu, tapi tak ramai. Cakap pandai. Nabi-nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Allah tanya, apa respon mereka apabila engkau pergi ajak mereka untuk mai, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa respon mereka? Ni zaman lah ni haduk kena teruk ni siapa tuan-tuan? Sahabat-sahabat kita ni, geng tabligh ni, jamaah tabligh ni. Oh, depa ni pasal di-train untuk pergi pintu-pintu rumah ni. Assalamualaikum di pintu rumah tu bunyi dah dalam dia kata mai dah puak tu. Zaman lah ni. Depa buat kerja mulia. Depa pergi ajak orang main masjid. Depa buat kerja mulia. Kerja tu Ustaz Samsuri pun tak gamak buat. Tuan-tuan, dakwah ni dia macam-macam. Satu-satu orang dia tak sama, dia punya Allah bagi kat dia tu tak sama. Saya Allah bagi kat saya sikit. Saya boleh bercakap di depan tuan-tuan di masjid. Tapi kalau tuan-tuan nak heret saya, suruh pergi bercakap dekat budak darjah 1, saya tak reti. Nak bercakap kat budak darjah 1 tu, saya tak reti. Lain-lain saya menangis gitu ya. Tak tahu nak cakap apa kat mereka. Duk cari huruf tak jumpa. Macam mana ni nak cakap kat budak-budak daripada kenyai kat kita, daripada nak bercakap apa? Saya boleh dengan audiens macam ni. Allah bagi kat saya yang tu. Dan saya pun tak boleh, tu kata kelemahan kita banyak. Dan saya pun tak boleh kalau tuan-tuan nak heret saya suruh pergi berdakwah dekat orang-orang yang belum Islam, pada orang Hindu, kepada orang Buddhis. Saya tak reti nak bercakap dengan mereka macam mana. Saya tak reti. Pergi duduk bersembang apa gitu retilah. Nak cakap, nak bagi mereka boleh tarik hati mereka tu tak reti.
Bukan semua orang Allah bagi boleh semua benda. Tapi ada orang Allah bagi kat dia, dia boleh pergi bercakap kat budak ni, Rejah 1, Rejah 2 ni. Dia pergi bercakap, depa dengar, dandan jadi bagus budak-budak ni, balik nak semayang tak mau tinggal. Allah bagi kat dia kelebihan tu. Nuh ada pergi cakap dekat orang bukan Islam, macam saudara Qamaruddin kita, Qamaruddin Ipsi kita ni, Allah bagi dekat dia kecekalan hati, dia boleh pergi berjumpa, dia boleh berdakwah dengan orang-orang ni semua, dia boleh ajak mereka, dan dia boleh berhujah. Kalau mereka cakap lagu ni, dia boleh terang, cakap lagu ni, dia boleh terang. Allah bagi dekat dia. Dan berapa ramai yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah depan dia. Itu Allah bagi dekat dia. Bukan semua orang boleh buat semua bidang dakwah, bukan. So kita manfaatkan masing-masing orang dengan bidang dia. Jangan kita paksa orang tu buat bidang yang bukan bidang dia. Sebab kalau dia buat pun dia handicap, dia tak boleh nak buat. Dan jangan kita cela, jangan kita cemuh orang yang tak boleh buat bidang-bidang tertentu. Kita tak apalah, hang duk pergi berdakwah di masjid tu semua orang Islam dah. Ni medan ni medan dakwah betul. Kita ajak ni orang bukan Islam masuk Islam. Jangan cela. Pasal apa? Itu bidang hang pandai yang Tuhan buat. Kalau kita ada pembahagian tugas macam ni, jalan cantik, tak jadi berkelahi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ni duk cari, duk cuba nak dapatkan satu benda, kira nak tomeh kawan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Nabi-nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya mereka balik. Dulu masa aku lantik hang jadi nabi di atas dunia dulu, hang seru mereka kepada Islam. Apa respon mereka? Allah tanya Nabi, suruh Nabi cerita apa respon orang ramai terhadap dia. Qalu, maka jawab para nabi itu, la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nabi-nabi jawab macam tu, tiada ilmu bagi kami bahwasanya engkaulah Tuhan yang amat mengetahui segala yang gaib. Nabi-nabi jawab apa? Wallahu a'lam, kami tak tahu. Engkau Tuhan ya Allah, Tuhan Rabbul Alamin, engkau lebih tahu apa yang ada dalam hati perut mereka. Nabi tak mahu. Tuan-tuan, kita baca mukadimah masjid mana baru ni, cerita Nabi balik daripada satu perang, Nabi duk bahagi. Mesti Allah faham ke apa kan? Nabi duk bagi ghanimah, harta rampasan dekat orang-orang yang tertentu. Ada sebahagian sahabat tak apa nak puas hati. Pasal apa Nabi bagi kat mereka ni? Pasal apa tak bagi kat dia? Dia rasa dia lebih layak dapat. Dia rasa dia susah. Dia rasa dia miskin. Dia rasa patut dia diberi priority untuk dapat. Tapi Nabi bagi dekat mereka ni pembesar kaum. Pasal apa Nabi bagi kat mereka? Dia bangkit, dia kata dekat Nabi, dia tak puas hati. Satu riwayat kata, dia pergi komplain belakang. Dia kata, apalah Nabi buat macam tu, patut aku ni kena dapat, pasal apa aku tak dapat, pasal apa bagi kat mereka tu. Orang pergi habaq dekat Nabi SAW. Nabi dengar, Nabi terasa di hati dia. Nabi kata, aku ni penduduk langit percaya aku, macam mana boleh orang atas dunia tak percaya aku? Nabi kata begitu. Nabi terasa hati, sebab yang tak setuju dengan Nabi tu sahabat dia. Nabi kata, macam mana boleh jadi macam ni? Penduduk langit, malaikat percaya aku. Aku orang yang amanah di kalangan penduduk langit. Orang semua tahu kata aku amanah. Macam mana dia boleh kata aku ni? Nabi terasa hati. Dalam pada tu, mai seorang lagi pula bangkit jengkai Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Muhammad ittaqillah. Dia kata, wahai Muhammad, hang kena bertakwa dekat Allah. Astagfirullahalazim. Bukan Nabi suruh dia bertakwa, dia suruh Nabi bertakwa. Ni Syekh ni. Syekh yang disebut dalam hadis tu sebagai mata cengkung. Pipi dia ni, tulang ni timbul, kemudian dai dia ni satu macam punya lonsok turun. Disebutkan dalam hadis sifat-sifat kawan yang bangkit challenge ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar bin Al-Khattab terus bangkit, dia kata, ya Rasulullah, aku nak perhabiskan dia ni. Nabi kata, lah, jangan. Nabi kata, dia mungkin orang semayang, maksudnya mungkin orang Islam. Kita tak boleh dengan kerana dia cakap lagu tu kita nak bunuh dia. Umar duduk, bangkit Khalid Al-Walid pula, dia kata, ya Rasulullah, nak settle kan? Lagu tu yang ada sahabat ni, nak settle kan? Nabi kata, jangan. Nabi kata, nampak?
Nabi bagi ruang. Bila habis, dia ni dah bangkit, dia kata dekat Nabi, ittaqillah, takwa kepada Allah. Dia pun jalan pi, Nabi kata daripada dhik, daripada tulang rusuk dia ni, daripada tulang sulbi dia ni, so akan lahir satu kumpulan manusia yang mereka ni bercakap Quran fasih, tapi sampai tekak rengkong ya, tak sampai ke hati. Nabi kata, jaga baik-baik. Mereka ni boleh terbabas daripada Islam selaju anak panah keluar daripada busar panah. Nabi kata begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu yang kata Nabi SAW. Bila Allah tanya, dia jawab balik dekat Allah, la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Dia kata, kami tak tahu ya Allah, engkau lebih tahu tentang hati perut daripada ni semua. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, dekat Khalid Al-Walid, dia kata Allah tak perintahkan aku suruh pergi robek tengok hati mereka macam mana. No, biar pergi kat mereka. Nabi kata, kita bukan disuruh jadi satu orang yang terlalu responsif. Ada isu nak jawab, ada isu nak jawab, ada isu nak jawab. Isu angkat tangan khutbah kedua pun nak jawab, tak payahlah tuan-tuan. Benda tu benda khilaf. Benda khilaf. Siapa tak mau angkat tangan, itu pendapat Imam An-Nawawi. Tuan-tuan balik rojak di dalam juzuk 6 Sahih Muslim. Apa kata Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i? Dia kata tidak wajib dan tidak disunatkan angkat tangan dalam khutbah kedua waktu doa. Dia kata tidak disunatkan. Jadi kalau orang nak pegang yang tu, dia tak mau angkat tangan sebab benda tu tidak disunatkan, terpulang kat dia lah. Ada sekumpulan lagi ulama yang berpendapat kata sunat angkat tangan. Siapa nak angkat, angkatlah. Jadi viral meluruskan Ustaz Samsuri. Saya bengkok nak diluruskan. Kan? Masya Allah. Tak payah tuan. Biar pilih itulah benda tu. Dan benda ni tu saya dah potong buat viral ni, buat viral ni. Jangan. Dia macam tu saja. Benda bukan benda besar pun. Bukan benda besar pun. Habis ni sampai nak main kuliah pakai duk telefon saya, Ustaz malam ni mau duk kunci bang. Kunci apa? Benda tu tak payah kunci. Kunci pakai kunci kereta sudahlah. Bukan saya habaq dalam kuliah kata jemaah tak wajib. Kalau saya habaq kata jemaah tak wajib, tolong luruskan saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu open, terbuka, kerana dia ada pendapat yang pelbagai. Cuma Imam Nawawi yang sangat kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia kata tidak wajib dan tidak disunatkan berdoa pada hujah macam-macam. Hak pihak satu lagi yang kata sunat pun, dia pun bagi hujah macam-macam juga. Tuan-tuan dapat dalam viral yang macam-macam ni, hujah berjela-jela. Pilih nak buat mana pun tak apa. Nah, jangan tak pergi sembahyang jemaah yang tu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi para nabi ni dia jawab dekat Allah macam tu. Dia kata la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Dia kata kami tak tahu ya Allah. Dia kata yang ini engkau lebih tahu. Engkau Tuhan yang maha mengetahui benda yang ghaib-ghaib. Dia kata. Dan dia kata kerana setengah haru-hara kiamat itu dan terkejut, kemudian naik saksi mereka itu, nabi-nabi atas umat mereka itu, tak kalah hilang terkejut. Bila jadi kiamat ni, bukan kata manusia biasa ni terkejut, nabi-nabi pun terkejut dengan kiamat ni. Dahsyatnya hari kiamat ni, siapa pun terkejut bila tengok keadaan tu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Dia berkata dah, kalau nabi bukan semua dah wafat ke, macam mana kiamat mereka nak terkejut? Kiamat ni bermula daripada cuk sangkakala sampai bangkit di padang mahsyar tu, kiamat semua tu. Bangkit di padang mahsyar ni, nabi-nabi pun bangkit. Hak dah wafat berapa lama pun bangkit. Bila bangkit, tengok suasana mahsyar tu, terkejut tengok keadaan ni. Walaupun dah tahu dah akan berlaku kiamat, tapi terkejut melihat dahsyatnya suasana mahsyar itu. Tuan-tuan, orang di Sulawesi Tengah terkejut pun dah teruk dah. Itu bukan kiamat, itu baru gempa 7.5 magnitude. Terkejut sampai hari ni, duk keluar cerita tak habis lagi, duk keluar cerita. Dan yang paling terkejut tu apa? Kawasan yang tanah jadi lembek, tiba-tiba dia menelan sekampung, satu kampung ditelan oleh tanah lembek tu yang kedalamannya 10 meter, tenggelam. Terkejut tuan-tuan. Kita tengah duduk dalam masjid, pang kata, terkejut juga tu pun. Pang kata punya apa benda tak tahu lagi.
Keluar tengok satu aksiden jadi depan masjid. Kita yang dengar tu dah terkejut. Belum lagi dikejutkan dengan gempa 7.5 magnitude. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan masuk YouTube tengok macam mana terkejutnya mereka. Itu gambaran kiamat. Belum kiamat lagi, gambaran kiamat. Yang duk cerita kata dia dengar bunyi ni, bunyi derah ni, dia duk lari dengan tak tahu apa benda, lari dulu. Dan waktu lari tu terlupa dekat mak, dekat ayah, dekat bini, dekat suami, dekat anak, terlupa. Dengan bunyi yang kuat tu cukup untuk membuatkan dia lari. Quran dah cerita macam mana orang lari daripada orang-orang yang disayangi bila berlaku kiamat. Allah tunjuk dalam bentuk gempa kecil ni. Lari, dia kata. Makin dia duk lari, dia kata lagi bunyi derah tu makin duk dekat dengan dia. Dan dia kata dia tak tahu apa benda. Yang dia tahu lari. Run for your life. Lari untuk selamatkan diri. Saya balik belakang tengok, dia kata nampak gunung tu, nampak saya lari, dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kiamat esok macam mana? Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita macam mana para nabi pun dia kata bahawasanya engkaulah Tuhan yang amat mengetahui benda-benda yang gaib daripada hamba yang hilang ilmu mereka itu kerana setengah hara-hara kiamat dan terkejut dengan kiamat itu kerana naik saksi mereka itu, yakni para nabi atas umat mereka itu apabila hilang terkejut. Dah hilang terkejut tu baru boleh bercakap di depan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, idza qala Allah, ketika berkata Allah taala kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Tuhan cakap dekat Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, uzkur ni'mati alaik wa ala walidatik. Ingat olehmu akan nikmatku atas engkau dan atas ibu engkau. Tuan-tuan, Nabi Isa ni Nabi pun Allah remind dia, Allah suruh ingat balik. Kalau para Nabi pun disuruh ingat balik, kita lebih lagi. Kita mak, kita ayah, kita kena remind anak kita. Abang kata abang, kakak, abang tahu tak, kakak tahu tak macam mana susahnya ayah nak cari duit, nak bagi abang mengaji. Remind benda tu. Kalau kita tak peringat, dia lupa. Nabi-Nabi pun Allah peringat. Ni kan pula kita ibu bapa kena peringat anak-anak kita. Ni kan pula kita manusia, ustaz-ustaz amai masjid peringat. Dia peringat tu, peringat diri dia sendiri. Ustaz-ustaz cakap ni, dia cakap, dia peringat diri dia sendiri. Di samping dia share dengan kawan-kawan yang duduk dengar. Peringatan tu Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, uzkur ni'mati alaik wa ala walidatik. Ingatlah olehmu akan nikmat aku yang aku bagi ke atas engkau dan ke atas ibu engkau. Tuhan bagi dia ingat. Isa ingat balik, hang lahir tak ada bapa, aku bagi anugerah ni kepada mak hang lahir tak ada bapa. Tuan-tuan, dia start cerita ni, start tang mana? Dia start sebelum Maryam. Ini cerita ni dia start sebelum Maryam. Siapa dia bapa kepada Maryam? Siapa dia? Imran, yang kita duk baca dalam Quran surah Ali Imran. Ali tu maksudnya keluarga. Al dia panggil alif lam tu, al, keluarga Imran. Imran ni bini dia siapa? Bini dia Hannah. Menikah, tak ada anak. Punyalah teringin nak anak ni. Minta dekat Allah, bagilah ya Allah seorang anak, dan kalau boleh nak anak laki-laki. Pasal apa? Pasal Hannah ni bernazar kalau dapat anak laki-laki nak bagi jadi pengurus Masjid Aqsa. Nak bagi anak ni, kalau dapat anak laki-laki nak suruh tolong jaga masjid. Depan ni keluarga orang baik-baik. Dah tua dah baru Allah bagi Hannah ni mengandung. Lahir-lahir mai perempuan, namakan Maryam. Tu baru cerita mak Nabi Isa. Dia lahir mai, dinamakan dia Maryam. Oleh kerana niat dah nak bagi anak jadi pengurus Masjid Aqsa, dia bawa anak perempuan dia ni pergi bagi dekat pihak masjid yang pada masa tu diuruskan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ada masa tu.
Pi bagi dekat Nabi Zakaria, tolonglah asuh Maryam ni, bagi dia boleh bagi khidmat dekat masjid. Tuan-tuan kalau nak pi umrah, ambil package Baitul Maqdis ni, kali yang keberapa saya cakap benda ni? Tak tahu kali keberapa dah. Punya banyak kali. Pasal apa? Saya pun baru pergi sekali, hati duk teringin nak pergi lagi sekali. Pasal apa tuan-tuan? Pergi sekali rasa macam tak puas, rasa tak cover. Pening, tahu balik. Bila kita repeat kali kedua, baru dia sharp, baru dia dapat elok, sharp. Oh, okey. Hak ni hari tu tengok dah, okey, tadi cerita dia macam ni, 2 kali cantik. Paling korang. Pasal apa? Pasal Baitul Maqdis ataupun bumi Palestin ini adalah bumi yang historical. Apa makna historical? Sangat bersejarah. Dan sejarah dia bukan sejarah Francis Laikmai. Yang tu pun sejarah juga. Yang ni sejarah yang berkaitan rapat dengan agama kita. Hak kita duk baca dalam Quran, hak kita duk baca dalam hadis ni, gedebuk kita boleh tengok di sana. Sebiji duk ada di sana. Cerita pasal Imran, sampai di sana kita boleh pergi ziarah ni tempat yang dikebumikan Imran ini. Kita boleh tengok tempat kebumi Hannah ini. Kita boleh tengok ni struktur bangunan yang menjadi tempat sejarah pada hari ini. Boleh tengok lagi berapa kurun dah ada bangunan tu. Kita boleh turun anak tangga, makin gelap, turun sampai ke bawah. Sampai di sana, dia kata di sinilah kubur Maryam pula kata. Boleh tengok. Bukan kita nak pergi duk buang serban, duk urut kubur, bukan. Tapi kita tengok tu, kita nak relate dengan hak kita duk baca ni. Kita nak relate. Bila kita tengok tu, kita nanti dengar bunyi klik aja. Klik tu maksudnya dia dapat apa hak kita duk belajar selama ni, dengan benda hak kita jumpa tu dia klik dapat. Allahu akbar tuan-tuan. Dia menyucuk masuk dalam hati ni. Masya Allah. Semua yang aku duk baca dalam Quran, dalam hadis, rupa-rupanya betul belaka. Dia bawa pula keluar pergi sampai pula tempat yang ni pula yang dikatakan tempat Nabi Allah Daud alaihi salam, dengan benda-benda yang ada di situ memang related dengan apa yang kita duk baca dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahu akbar. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Nabi kata hampa tak usahlah duk bersusah-susah, duk pekin belanja, duk simpan duit kerana nak pergi makan angin. Melainkan kalau sekiranya hampa nak pergi 3 tempat. Nabi kata, apa dia 3 tempat tu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nabi sebut tu ada pasal. Pasal apa? Pasal tempat tu sangat historical, sangat bersejarah dengan agama kita. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Baik, so Allah Subhanahu wa taala bagi tahu benda ni. Allah peringatkan kepada Nabi Isa alaihi salam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingatlah olehmu akan segala nikmat yang aku bagi kepada engkau wahai Isa, dan kepada mak engkau Maryam, iaitu iz ayyadnaka bi ruhil qudus, ketika aku kuatkan akan dikau dengan Ruhul Qudus, yakni dengan Jibril. Satu tafsir kata Allah jadikan Isa alaihi salam ni beranak mai tanpa ada bapa. Begitu. Maka Jibril alaihi salam itu berjalan ia serta Isa di mana tempat yang Isa berjalan, menolong atas apa-apa yang datang dan mengilham ilmu dan ma'rifah. Allah jadikan Jibril ni dia dengan Nabi Isa, dia duk pam masuk ilmu, knowledge dan pengetahuan, hikmah dan sebagainya masuk dalam Nabi Allah Isa alaihi salam masuk. Firman Allah, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ni di antara nikmat anugerah Allah kepada Nabi Isa. Dia ayat macam ni kita boleh dengar sikit, mata pun boleh tahan, berbanding dengan cerita wasiat bulan lepas. Allahu akbar. Cerita wasiat bulan lepas, bulan lepas kita baca bab wasiat kan. Bukan kata tuan-tuan boring, saya hak baca pun boring. Nak perhabis itu cerita wasiat bulan lepas ni, saya rasa macam saya duk bawa lori, duk ada 10 tan belakang, duk India, duk bawa api. Nak langkah tak boleh, mesti ayat Quran, mesti nak kena baca. Nak baca ni dengan duk cerita ni wasiat ni, nak kena tulis, nak kena ambil main saksi ni mau syarat macam ni. Tuan-tuan memang boleh lena meh.
Saya punya duk sulam masuk cerita bulan lepas ni, punya duk sulam masuk tu. Pasal apa? Pasal nak bagi mata tuan-tuan tak terkatuk. Saya duk tengok mata ni lagu duk syan macam ni ya. Hampa tak tahu susah macam mana ni nak cakap, nak bagi orang tak tidur ni susah macam mana. Punya duk tarik ni dalam pada tu nampak ujung tu lagu duk masyan. Dia ni ketum ke apa? Bukan ketum tuan-tuan. Wasiat ni apa saya? Ada mai malam ni duk mai cerita Nabi Isa, duk macam yang ni boleh dengar lah. Tuan-tuan tak ada kata ustaz apa baca bagi-bagi. Quran semua bagus. Tapi tajuk tu kadang-kadang dia singgah mai tajuk kita tak lipi mai. Sakit. Bukan tuan-tuan sakit, saya 10 kali sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal satu saya nampak bulan lepas punya respon macam mana. Yang kedua balik nak cerita kawan-kawan berdua abang. Tahu ustaz, tajuk ni untuk kena kerap jenuh dia kata. Memang jenuh. Bawa hantar kata. Kan? Baik, kita sambung yang tu pun kena sulam abang juga. Kalau tidak tak tahu. Dia kata dia bulan lepas korang form korang sikit. Bukan form korang, tajuk tu tak ada form. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Cuba kita sambung ni. Okey. Tuhan kata apa dekat Nabi Allah Isa alaihi salam ni? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau wahai Isa berkata akan manusia masa kecil. Nabi Isa di antara budak-budak yang kecil-kecil boleh bercakap. Okey. Yang ni belum masa ia berkata-kata. Budak-budak start boleh bercakap umur apa? Budak-budak dia start boleh bercakap, boleh panggil ayah, boleh panggil mama, boleh cakap 4-5 patah ni umur apa Ustaz? Ada anak tak tahu ini yang masalah. Dia main dah dekat 2 tahun ni dah kabung dah, dia sembah kabung dah 2 tahun ni. Umur berapa bulan ni yang dia boleh duk start bagi kita syok ni. Kan? Kita mula jadi syok ni dengan budak kecil ni bila dia start boleh bercakap. Dia boleh panggil ayah tu, Allahu Akbar. Kita tak tahu nak abang ino terjun ni ayah dalam dada ni. Seronok anak boleh panggil kita ayah. Mak no lebih lagi dia beranak kat budak ni 3 suku nyawa punya nak bercerai nyawa. Tentu budak ni sebut mama kat dia, ayah mata keluar ni boleh dah. Ada setengah orang dia tulis dalam diary dia tulis. Zaman dah tak ada diary, dia tulis dalam note telefon ni, dalam note berapa hari bulan berapa anak sebut mama, dia tulis. Dia rekod benda tu. Pasal apa? Gembira ni tak tahu nak abang. Nabi Allah Isa alaihi salam belum umur boleh sebut mama, belum umur boleh sebut ayah, belum umur lagi baru beranak tiba-tiba boleh bercakap. Siapa bagi tu? Allah Subhanahu wa taala bagi. Dan pemberian kurnia Allah itu adalah nikmat yang Allah bagi dekat dia. Okey, so bercakap Nabi Allah Isa alaihi salam itu, sedangkan itu belum lagi masa untuk dia berkata-kata. Dan ketika tua Isa ni, Nabi Isa ni mati dah gitu tuan, wafat dah lagi? Dah lagi. Mana dia duduk lah ni Nabi Isa ni? Wallahu alam. Tuhan saja yang tahu, tapi dia belum wafat. Pasal apa dia tak wafat lagi? Allah simpan dekat dia satu tugas dia nak kena buat sebelum kiamat esok. Dia ada lagi satu mission yang dia nak kena buat. Dia belum accomplish lagi dia punya mission dia. Bila dekat nak kiamat esok, Allah akan bawa mai dia balik. Dan Allah dah bagi tahu dah, suruh Nabi Muhammad habaq dah. Nabi Isa ni nanti turun tang mana, kemudian dia nanti pergi sembahyang subuh dengan siapa, kemudian keadaan dia macam mana, rupa dia lagu mana, diceritakan dah. Cerita yang Nabi sebut tu tally tuan-tuan, tally dengan hadis yang menceritakan pada awalnya Nabi cerita tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia 2 kali tuan-tuan, 2 kali tuan-tuan rajin duk semak baca hadis ni 2 kali Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Isa, sifat Nabi Isa. Satu, Nabi SAW mimpi. Allah buat main dalam bentuk mimpi. Dalam mimpi itu Nabi kata dia ada di kawasan Hijr, di kawasan tepi Kaabah. Tiba-tiba Nabi kata dia nampak satu orang laki-laki. Yang laki-laki ni Nabi bagi sifat. Nabi bagi sifat. Laki-laki ni badan dia sederhana, kulit dia putih kemerah-merahan, rambut dia mengurai turun sampai mencicah bahu, kemudian di rambut dia tu meniti air, dan dia dilihat menyisir rambut dia. Nabi nampak macam tu dalam mimpi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Nabi tanya dalam mimpi ini, Nabi tanya, man huwa, siapa dia ni? Dan diberitahu kepada Nabi dalam mimpi. Tuan-tuan kena ingat, mimpi para Nabi betul tak betul? Benar berlaku. Nabi tanya, man huwa? Jawab, huwa Isa bin Maryam. Itulah Isa bin Maryam. First time Nabi nampak di dalam mimpi dia. Dan yang kedua, waktu Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi sampai di Baitul Maqdis, sembahyang di sana, Nabi nampak seorang-seorang. Nabi nampak Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi nampak Nabi Musa alaihi salam, Nabi nampak Nabi Isa alaihi salam, Nabi nampak. Dan bila Nabi balik mai ke Mekah, orang-orang Mekah tanya, Muhammad, apa cerita? Nabi Muhammad kata, semalam aku dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa ke Sidratil Muntaha. Depa petik jari, depa cantik. Dia ni nampak duk main mering dah. Depa duk nampak ini point mau duk hantam dia. Tuan, orang kita ni ada orang tak suka kita. Nabi-nabi lebih lagi. Orang yang tak suka ni dia duk tunggu ya. Dia tunggu dapat satu point, dia nanti sendai kita cukup-cukup. Normal benda ni. Ahli politik ke, apa nama, ustaz-ustaz, tok guru ke, start daripada nabi-nabi dulu. Tunggu aja. Hang terpelecok sikit ya, bukan kami nak tolong angkat hang, kami tidai hang, we tipijak hang, kami kepak hang, dia bagi ke hang kena. Orang duk tunggu kita ya, duk tunggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik daripada Isra Mi'raj, dia papi lengkong dia. Dia kata, Muhammad, ada cerita bagus ke? Dia kata ada. Dia orang betul, lurus. Dia kata ada. Apa dia? Dia kata last night, dia kata aku dibawa ke Baitul Maqdis. Penyeh resin buah-buah ni. Dia kata cantik. Yang ni buah cantik. Lepas tu Nabi ni jujur. Dia habaq lepas tu aku dibawa sampai ke Sidratil Muntaha, melepasi 7 lapis langit. Cantik, dia kata. Dan dia kata, ada Muhammad, kami nak himpun ni semua ni, orang Mekah ni semua kami himpun tahun ni. Hang boleh repeat balik tak yang hang abang tak saat ni? Kata semalam hang pergi Baitul Maqdis, lepas tu naik sampai ke langit semua, subuh-subuh dah datang ni. Hang boleh repeat balik tak? Nabi kata, memang aku nak kena abang kat depa. Cantik, dia kata. Allahu Akbar. Kita baca hadis tu kena gambarkan keadaan masa tu. Keadaan ni, Allah, dia kata cantik. Tuan-tuan, mailah berhimpun semua. Okey Muhammad, akhbirna, hang cerita mai kat kami. Apa ni cerita Baitul Maqdis? Quraisy Makkah pada masa tu depa duk buat menyaga. Depa duk pi sampai ke Baitul Maqdis, sampai depa duk buat menyaga. Sebahagian daripada depa ni dah sampai Baitul Maqdis. Depa dah tahu dah apa ada di sana. Depa test Nabi. Muhammad, ceritakan sikit dia kata sifatkan Baitul Maqdis dekat kami. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, Allahu Akbar, aku tak boleh nak cerita sebab aku tak nampak benda tu. Wa rafa'allahu, Allah angkat Baitul Maqdis tu mai letak depan Nabi. Nabi nampak. Dan Nabi cerita setiap satu, every single benda yang mereka tanya, Nabi habaq exactly. Orang yang pernah pergi dengar seram sejuk mereka, oi, dia kata betul ni, dia ni biar betul. Nampak? Allah tolong dah. Allah dah mula tolong kekasih dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala sentiasa tolong para nabi dia. Sama dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Quran kata apa? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kecil-kecil, baby, belum time boleh bercakap, Allah sudah bagi dia bercakap. Yang kedua bila dia kata, yakni kemudian daripada turun Nabi Allah Isa alaihi salam ke bumi esok ni sebelum kiamat, lagi sekali Allah akan bagi dekat Nabi Allah Isa alaihi salam kemahiran untuk nak terang benda ni kepada orang yang hidup pada masa tu. Kalau kita panjang umur, kalau kiamat dok ada dekat, around the corner, kita dah tengok benda ni. Kalau kita tak dan, anak cucu kita insya-Allah dah. Depa ada peluang untuk tengok Nabi Allah Isa alaihi salam live depan mata. Dia akan tengok macam mana Nabi Allah Isa alaihi salam menghadapi Dajjal. Dia akan tengok. Kalau panjang umur, anak cucu kita akan tengok. Yang penting apa dia? Ini soal akidah. Ini benda disebut dalam Quran, ini benda disebut di dalam hadis yang sahih. Ini benda benar, ini benda soal akidah. Benda ni tentu akan jadi. Jangan ada siapa di kalangan kita yang tak percaya benda ni ataupun meragui benda ni. Benda ni bila Quran sebut, bila hadis yang sahih sebut, benda ni benda pasti, dan ini soal
akidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sudah sebut dalam ayat ni, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Allah bagi dekat Nabi Isa alaihi salam, kecil-kecil boleh bercakap. Masa baby sepatutnya belum boleh lagi bercakap, umur tu dia sudah boleh bercakap. Dan lagi satu Tuhan reserve dekat dia, dia hari akhirat esok, sebelum kiamat dia nanti mai lagi sekali dengan mission dia yang dia kena selesaikan. Firman Allah, wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan ketika aku ajar akan dikau kitab. Tuhan sebut balik benda ni dekat Nabi Isa alaihi salam, aku ajar dekat hang kitab. Kitab apa? Kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Maka kitab itu menyuruh dan hikmah itu faham, fikir atas rahsia ilmu. Jibril duk ada dengan Nabi Isa, duk bagi dekat dia kefahaman tentang Taurat Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Injil yang Allah buat turun kepada Nabi Isa alaihi salam, bagi kat dia, dan diberikan kepada dia hikmah, kefahaman tentang benda tu. Firman Allah, wa idh takhluqu minat tini kahay'atit tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Yang saya sebut bulan lepas ni, Tuhan dia duk sebut biizni, biizni, biizni. Maksud dia apa? Dengan izin aku, dengan izin aku, dengan izin aku. Dan ketika engkau jadikan daripada tanah itu seperti rupa burung. Nabi Isa dia ambil tanah liat, dia kepai jadi bentuk macam burung. Maka engkau tiup padanya, Nabi Isa tiup, jadi ia burung hidup dan terbang dengan izin aku. Ni Nabi Isa ni, Allah bagi kat dia macam tu. Dia ambil tanah kepai jadi macam rupa burung, dia embuih, jadi hidup, terbang pergi. Tuan-tuan tengok dah apa Asia Got Talent, tengok tak? Ini mana ya, duk tengok apa Nurul Ihsan dia, tengoklah juga hal lain pun. Asia Got Talent. Ada satu siri lepas ke apa kan? Satu budak perempuan, tuan-tuan. Satu budak perempuan Indonesia. Rihanna ke apa nama dia, Rihanna ke Rehana apa macam tu lebih kurang bunyi. Saya pun tak tengok pun, depa hak tengok abang bagi video main tengok. Ui, depa kata ustaz ni kira silap mata ke apa ni? Saya kata ya ni black magic. Black magic. Budak ni, budak Rihanna ni apa ni? Tuan-tuan, lebih cerita tu kau tak payah. Tuan balik tengok sendirilah. Cerita tu kan, dia bolehlah kita nak buat contoh ni semua ni kan. Nabi Isa dia kepai jadi macam burung, dia embuih, burung terbang. Rihanna tu boleh tengok sendiri lah, dah buang masa tu cerita pasal dia. Baik, sehinggalah gaib daripada mata jatuh ia, dan itu membezakan di antara kejadian makhluk dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dia kepai tanah liat jadi macam bentuk burung, dia embuih, burung tu hidup terbang pergi sampai mata tengok tak nampak, dia jatuh mati. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Pasal nak bezakan itu dengan apa yang Allah buat. Allah buat burung terbang tak mati, kecuali kena terbang dengan siapa-siapa kan, dia terbang. Hak Nabi Isa buat ni, muih hidup ni, dia terbang pergi sampai mata tengok tak nampak, dia jatuh mati. Untuk nak membezakan di antara burung yang Allah cipta direct dengan perantaraan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka dibuat macam tu. Dia kata firman Allah, wa tubri'ul akmah wal abras biizni, dan engkau wahai Isa, aku bagi dekat engkau sembuh akan penyakit buta yang terkamwih lubang mata daripada sejak lahir, daripada perut. Satu orang beranak mai bukan buta tak ada mata. Maksudnya apa? Dia tak ada ni, dia flat aja muka. Saya cerita tu kena ada juga sikit kan. Saya duduk belajar di Kolej Islam dulu, Kolej Islam Kelang. Bila tahun exam ni, form 5 ke upper 6 ke apa ke tahun exam, kita lepas prep class, preparation class di bilik darjah tu, pukul 11 kita balik asrama. Lepas balik asrama kita buat lagi extra time baca buku. Dua asrama kan. Turun pergi dewan makan, malam tu dia buka untuk siapa yang nak study lebih masa. Bila kawan
hak malas baca buku ni, hak malas baca buku ekstra ni, dia naik tidur lah, dia tak baca. Tapi hati dia tak senang pasal kawan-kawan lain duk baca di bawah. Ni dia main busuk perut. Hang tak mau baca, habis tidur sudah, bila habis cerita dah. Orang habis baca dia tak berhati. Dia ada buat cerita. Duk abang kat kawan ni apa baik-baik dia kata aku malam tu pergi baca buku. Dia kata terlena. Jaga pukul 4 pagi dia dah. Bangkit tengok tak ada siapa di dewan makan ni. Dia kata semua orang dah naik lah. Orang lain baca sampai tegak pukul 1, 1:30 naik lah. Dia kata dia terlajak sampai pukul 4, jaga-jaga dewan kosong, tak ada siapa. Dia kata seram dia kata. Dia kata padahal dia tak pernah nampak dia turun pun, tapi dia buat cerita. Dia kata seram dia kata. Ambil buku, dia kata ingat nak naik lah. Tidak, dia ingat dah pukul 4, dia kata nak ambil ayat semayang apa, nak naik, nak berbetul lah tahajud sikit. Dia kata bila dia masuk tahajud nampak macam betul lah cerita dia kan. Dia kata nak abang kat abang, dia kata masa nak bangkit pergi ambil ayat semayang tu, nampak duk jalan ni daripada meja aku ni, dia duk jalan pergi, rambut dia kata duk heret jalan tai ni. Pergi lah kata. Kawan-kawan dia bergaduh ngangah dengar biar betul dia ni. Dia kata jalan. Aku jadi jam nak langkah tak boleh, apa tak boleh, dia duduk jalan pergi. Rambut ni duduk heret atas lantai. Dia kata sekali dia kata dia beralih, dia kata ni buat cerita ni. Dia beralih, ya Allah, dia kata muka tak ada pekakai, dia kata. Apa? Kawan-kawan tanya apa dia? Muka tak ada pekakai. Tak ada pekakai. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada, dia flat lah gitu ya. Dia beralih macam sekepin gitu ya. Dia kata aku belah, dia kata. Kita dengar macam tu, kita nak pergi pukul 4 pergi pancok ambil sembahyang pun tak mandi lah. Budak-budak, nama pun budak-budak. Tuan, nampak tuan? Cerita. Nabi Allah Isa alaihissalam, dia kata orang hak beranak mai pekakeh tak ada. Mata tak ada, dia flat. Ni dia kata yang dikatakan orang yang tubriul akmah ni dia kata mata tu tak ada, dia kata daripada beranak mai daripada perut mak dia, lubang mata tu tak ada, terkamwih lubang mata, dia kata. Dan penyakit baras ni apa tuan? Sopak. Penyakit sopak, dia kata dengan izin aku sembuh kalau pergi dekat Nabi Isa alaihissalam. Sembuh, mata boleh jadi ada mata dan boleh tengok, sopak boleh hilang, dia kata. Wa idh tukhrijul mauta biizni, bahkan dia kata ketika engkau keluar hidup 4 orang yang mati daripada kubur mereka itu. Quran kata apa? Orang mati korek kubur, kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam pergi pegang dia, dengan izin Allah hidup balik. Ceritanya baik, start daripada tahun ni sampai saat lagi ni saya tak jumpa sumber dia dalam hadis. Dia kata apa? Iaitu Azir kawannya mati 3 hari. Ini dia mai satu riwayat ni saya cari tak jumpa, tapi dia ada dalam kitab ni kita baca. Iaitu di antara orang yang mati hidup balik ni, dia kata satu orang nama dia Azir, iaitu kawan kepada Nabi Isa, mati dah 3 hari dah. Nabi Isa pergi pegang dia, hidup balik. Satu. Yang kedua, Ibnul Ajuz, atas pengusung mayat. Ibnul Ajuz ni dia kata orang yang kedua mati, tu usung mayat, dia kata nak pergi. Tiba-tiba Nabi Isa pergi pegang dia, cepuih kita bangkit turun daripada pengusung. Ceritanya kononnya macam tu. Wallahu alam, saya tak jumpa sumber dia lagi. Okey. Dia kata, dan yang ketiga Ibnatul Ashir, dia kata orang yang ketiga. Dia kata satu malam yang mati. Okey. Dia mati maghrib kata, semalaman, esok Nabi Isa pergi pegang, dengan izin Allah hidup balik. Dia kata satu malam dia mati. Dan dia kata yang keempat ialah Sam bin Nuh. Sam ni dalam beberapa riwayat lain kata adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Sam, sin alif mim. Sam anak Nabi Nuh, mati sudah 4,000 tahun. Dia kata yang ni, yang keempat. Sekaliannya semua daripada hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, dia kata sekaliannya hidup semula. Bahkan ada yang hidup dan sampai beranak pinak, dapat anak. Dia kata selepas daripada mati hidup semula tu, beranak pinak dapat anak. Melainkan Sam, anak Nabi Nuh, dia kata mati balik ketika itu juga. Melainkan anak Nabi Nuh, Sam ni, dia kata Nabi Isa pergi pegang dia, dia bangkit hidup, duduk sat gedung, mati balik.
Ini satu riwayat mai di dalam tafsir Nurul Ihsan. Saya tak jumpa lagi punca dia. Jadi tuan-tuan dengar saja dulu, takat tu saja. Nah, baik. Sambung ayat tu, wa idz kafaftu bani Israil anka idz ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Dan ketika aku lindungi akan Bani Israel Yahudi daripada engkau, kan Nabi Isa siapa nak bunuh dia? Bani Israel yang nak bunuh dia, yang rigan dia apa-apa semua, lah Allah angkat dia. Dia hilang daripada pandangan mata mereka, dan seorang yang tinggal itu diubah muka jadi macam muka dia. Okey, baik. So dia kata apa? Allah kata dia selamatkan Nabi Isa daripada nak kena bunuh dengan Bani Israel Yahudi. Dia kata, ketika mencita-cita Bani Israel Yahudi ni nak membunuh engkau wahai Isa, ketika engkau bawa datang akan mereka itu dengan segala mukjizat yang nyata. Bila Nabi Isa klaim kata dia Nabi, bawa kitab Injil, Bani Israel tak boleh terima. So mereka nak bunuh dia. Allah selamatkan dia daripada dibunuh oleh Bani Israel. Maka kata segala kafir Yahudi daripada mereka itu, tiada ini melainkan sihir yang nyata dan bukannya rasul. Mukjizat Nabi Isa yang disebutkan tadi, bila kepai tanah muih burung terbang. Mukjizat Nabi Allah Isa AS, orang yang mata tak nampak boleh jadi nampak, orang yang sopak boleh hilang penyakit sopak, orang mati boleh hidup balik. Bila Bani Israel tengok Nabi Allah Isa AS dengan mukjizat macam tu, dia kata apa? Dia kata ini bukan mukjizat, ini sihir yang ada pada Nabi Isa AS. Begitu. Wa iza auhaitu ilal hawariyin, wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Lepas ni dia akan masuk pula ayat 111. Ayat 111 ni dia cerita tentang satu kumpulan manusia yang dipanggil Hawariyun. Hawariyun. Hawari ni maksud apa tuan-tuan? Hawari ni maksudnya satu orang yang pakai serba putih. Itu maksud Hawari. Tapi dalam kes Nabi Allah Isa AS, Hawari ini membawa maksud penolong ataupun pembantu, ataupun penyokong, ataupun anak murid. Itu dia panggil Hawari. Plural dia Hawariyun. Mereka ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran 5 kali. Allah sebut perkataan Hawariyun ni, yang merujuk kepada orang-orang kanan Nabi Allah Isa AS. Okey. Kalau kita pergi ke sana, ni saya cerita saya pergi itu, di tempat yang gereja lah, di gereja yang kata tempat yang menjadi makam Maryam tu, dia gantung gambar. Mereka klaim kata ikut kepercayaan mereka, kat tengah Tuan Isa, di keliling Isa ni balik ni 6, balik ni 6, total berapa? 12 orang tu lah Hawariyun, orang yang hidup mati kira mereka dengan Nabi Allah Isa AS. Dalam kepercayaan mereka pun ada kepercayaan Hawariyun ni, orang yang memang jadi strong supporters kepada Nabi Allah Isa AS. Dan kalau tuan-tuan pergi refer, tengok dia ada bagi nama pula tiap-tiap seorang, 12 orang ni dia bagi nama. Seorang-seorang ni ada nama Thomas, ada nama Samuel ke apa benda tu, dia bagi nama 12 orang ni. Inilah yang dikatakan Hawariyun. Mereka ni sebenarnya adalah sahabat Nabi Allah Isa AS. Dan banyak sources kata 12 orang bilangan mereka ni. Banyak sumber yang mai-mai bagi tahu kata mereka ni ada 12 orang. Mereka ni kira habis masa, kira tekun belajar Injil daripada Nabi Allah Isa AS. Mereka kira full time. Macam kalau Nabi dia ada Ahlus Suffah, mereka ni memang wakaf diri mereka ni, kira apa pun mereka untuk Nabi dan untuk Islam. Hawariyun sama juga macam tu juga. Dan akan datang kuliah yang akan datang, kita akan tengok cerita mereka ni Hawariyun ni minta dekat Nabi Isa supaya Allah buat turun mai satu hidangan mereka nak makan. Nabi Isa tanya, ni awak ni apa duk minta pelik-pelik ni? Mereka kata apa? Bukan, jangan, don't get me wrong. Kalau cakap kan, jangan salah sangka. Dia sebenarnya kami minta hidangan ni supaya, dia kata, kami bertambah yakin kalau Allah boleh buat turun mai satu hidang,
Tengoklah apa berani kambing kah, korma kambing gambar satu cantiknya. Kami akan jadi bertambah yakin. Dia kata dengan kenabian engkau wahai Isa dan mukjizat engkau dan tentang Allah tu kami akan lebih yakin. Bukan kami tak percaya. Dia kata cuma kalau turun tu cantik ni. Minta mai satu hidangan. Siapa yang minta ni? Hawariyun. Depa ni yang minta. Yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala bawa turun mai hidangan tu. Dan ditengok. Dia ada dua, satu Nabi Musa pun ada juga turun hidangan al-manna wa salwa. Untuk Nabi Isa bukan al-manna wa salwa, dia yang lain, mungkin apa bubur Asyura ke apa kacang apa tak tahu, nanti bulan depan ada kuliah dulu kita boleh tengok apa dia tu hidangan yang turun mai kat depa ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia tunai permintaan depa minta hidangan daripada Allah ni, Allah ada bagi satu benda dekat depa. Allah ada bagi satu benda dekat depa. Allah kata apa kat depa? Bulan depan kalau punya umur. Allah kata satu benda kat depa. Apa nak betul hidangan ni? Allah bagi satu benda kat depa. Apa dia benda tu? Tunggu sat. Nanti tengok kemudian apa benda yang disebutkan itu. Ini cerita akan datang, iaitu tentang wa id auhaitu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ni cerita tentang Hawariyun. Kemudian yang ramai lagi cerita yang akan datang ni, dia tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia tinggal 1, 2, 3 muka ya lagi nak khatam dah kitab kita ni yang kita baca mula daripada ajar kita tengok sat. Kita mula baca tahun 2000 dan alhamdulillah 2018 tahun tuan-tuan nak baca ni jilid 1 ni 18 tahun tu dia, jangan buat main-main. 18 tahun dan insya-Allah ada lagi 1, 2, 3 muka surat saja lagi kita akan khatam jilid 1 dan berakhir surah Al-Maidah dan menyusul surah Al-An'am akan menyusul selepas daripada ni. So akan datang ni dia akan main tu tentang dia minta hidangan. Kemudian Tuhan kata dekat Nabi Isa, ini lagi satu, Tuhan kata dekat Nabi Isa, Tuhan kata, Isa, adakah hang masa hidup dulu hang suruh depa sembah hang dengan ma'an? Soalan tu ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Tuhan kata dekat Nabi Isa, sebab lah ni tadi dunia cerita sahabat saya tanya, dia kata, ustaz, pasal apa dalam Quran Tuhan kadang-kadang dia guna aku, kan? Kadang-kadang dia guna kami, kan? Dia kata, adakah tentang kami tu, pasal apa Tuhan guna kami? Saya kata itu salah satu poin golongan Nasara. Dia kata Allah guna kami nak tunjuk kata ramai Tuhan. Hampa duk kata Tuhan Allah, Allahu Ahad, Allah Esa, hampa silap. Ayat Quran hampa duk baca tu sendiri, Tuhan duk guna kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga Quran. Kami itu menunjuk kata Allah bukan satu. Depa mengikut tu. Depa menggelecek masuk kot tu. Jadi kawan ke pihak longgak ni dengar. Dia dengar, betul juga no. Dia kata betul juga no. Dia kata, betul juga no. Macam mana aku benda simple ni pun aku tak boleh fikir. Dia duk main khosat. Dia benda tu simple aja. Dia ada penjelasan dia. Kita akan jumpa insya-Allah dalam apa kuliah yang akan datang. Dia akan explain kat kita tentang benda ni. Pasal apa berlaku lagu tu. Dan Allah tanya Nabi Isa, Isa, hangkah yang suruh depa sembah hang dengan ma'hang di samping sembah aku? Dia jadi konsep 3 ni, kan? Tuhan, hang dengan ma'hang. Hangkah yang suruh benda ni? Tuhan tanya. Dan kita akan tengok pula satu ayat tuan-tuan, insya-Allah. Kalau panjang umur, kalau sihat, kalau diizinkan, kita akan tengok pula satu ayat cerita pasal apa ni yang bumi ni duk jadi mengamuk ni, duk jadi gempa, duk jadi apa ni, pasal apa? Dia ada mai ayat dalam Quran cerita tentang pasal apa. Quran tuan-tuan yang cerita benda ni. Bumi ni jadi macam nak mengamuk, macam tuan-tuan duk jadi ni keliling kita. Start daripada tahun 1973 sampai tahun lepas
2017 kira ada berapa banyak gempa bumi, tapi yang cantiknya dia jadi belah atas kita dengan bawah kita. Dia jadi daripada Filipina dia bawa mai sampai dia pergi sampai Hong Kong, sampai China, dia lajak pergi sampai Jepun, sampai Korea, dia padu kena. Dia lengkong kat bawah ni. Dia mai ni daripada Sulawesi belakang Kalimantan ni, dia pusing mai duk Lombok, dia pusing mai ke Pulau Jawa, dia lengkong kita pergi duk Sumatera. Sehingga pihak geologi kata, dia kata ini lengkaran api. Dia kata lengkaran api. Tentu adakah ini fenomena alam ataupun ada something to do dengan apa yang Allah sebut dalam Quran? Jangan tak main bulan depan kecuali saya tak main. Yang tu ya, jadi tak baca sendiri lah kalau jadi begitu. Ya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.